Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi menghidupkan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita dan kesihatan, dan alhamdulillah kita berada pada tahun baru. Dengan arti kata lain, kita telah bertambah umur kita, ya, meningkat umur kita. Dengan arti kata lain juga perjalanan kita makin singkat, makin hampir dengan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyakkan keikhlasan dalam amalan-amalan kita mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, dan pastikan amalan-amalan kita ini tidak ada unsur-unsur syirik, kerana syirik akan membatalkan segala amalan-amalan yang terbaik kita lakukan. Baik, jadi kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar dengan kitab Ensiklopedia Akhlak Salaf, ya, yang bicarakan tentang akhlak para tiga kurun yang terbaik. Mereka adalah generasi yang pernah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan mereka adalah ahli-ahli yang terbaik, terutamanya mereka yang berada di zaman Rasulullah dah tentu ahli syurga. Mereka itu telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimah radhiyallahu anhum. Adapun selepas itu tabi'in dan tabi'in, mereka telah diiktiraf oleh Rasulullah melalui hadis khairun nasi qarni summa alladzina yalunahum summa alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, kemudian zaman selepas itu tabi'in, dan zaman selepas itu tabi'in. Dengan arti kata lain, mereka adalah contoh kita. Contoh yang terbaik untuk dijadikan sumber segala-galanya berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kehidupan, akhlak dan lain-lainnya. Baik, sekarang kita masuk balik pelajaran kita yang sudah berada bab yang ketiga, ciri hamba yang ikhlas. Ciri hamba yang ikhlas, di mana kita pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan satu tajuk yang besar, yang mana ianya berkaitan dengan tentang nak mengenali pribadi seseorang itu, apa dia, keutamaan ikhlas itu, bagaimana peranannya. Dah kita terangkan bab yang kedua. Ni bab ketiga, ciri hamba yang ikhlas. Pada pelajaran yang lepas, nombor 1, selalu melihat kekurangan diri sendiri, kita dah terangkan. Ya, kita kena muhasabah, yang mana kita merujuk tentang diri kita ni, bagaimana kedudukan. Adakah kita ini adakah kita ini dalam keadaan yang banyak ilmu ataupun kurang? Kena cek. Kenapa kekurangan kita ni terlalu banyak? Ya, Allah jadikan kita namanya manusia memang terlalu banyak, sehingga kan Allah terangkan dalam Al-Quran bahawa kita ni dilahirkan dalam keadaan tak ada apa-apa, kosong. Jadi itu dah mukadimah kekurangan. Pakaian tak ada, apa pun tak ada. Tapi Allah campakkan rezeki, Allah berikan rezeki kepada kita, bermula udara pernafasan kita, makan minum kita, ya, pakaian kita, semua Allah lengkapkan walaupun dalam usia kita baru tak sampai sehari, ya. Kalau ikutkan kita tak tahu perjalanan kita. Nampak tak bagaimana Allah susunkan kita? Lalu kita kena faham bahawa kita ni selalu dalam keadaan kekurangan, ya, sehingga kita mati pun orang yang menguruskan kita, bukan kita uruskan diri kita sendiri. Baik, jadi selalu melihat kekurangan diri. Yang kedua, tidak terpengaruh dengan pujian orang lain. Ya, ini ciri hamba yang ikhlas, ya, tidak terpengaruh. Kenapa? Setengah orang melakukan kerja semata-mata ingin mengharapkan pujian. Ya, pujian. Ini di antara perkara, merupakan perkara yang menjadi penyakit di dalam hati manusia, kerana nakkan glamour, nakkan orang puji, nak orang angkat, nakkan ada sesuatu daripada orang, maka ianya satu perkara yang tidak baik. Baik, sekarang kita masuk yang nombor 3, berusaha menyembunyikan amal kebajikan.
Ini di antara satu perkara yang amat penting kita ketahui, yang mana kita kalau nak tahu bahawa kita ni ikhlas, di antaranya amal kebajikan ini kita akan cuba merahsiakan. Apa amal kebajikan? Ini di antara perkara yang sukar. Ya, kadang-kadang kita ni nak melakukan amal, kita nak menyatakan kepada orang ramai. Dia di antara perkara yang akan berlaku kalau tidak disembunyikan, dia akan jadi riak. Ya, untuk menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Kadang-kadang apatah lagi zaman sekarang ni, kalau tak ada kamera, tak tangkap gambar, tak sah. Ya, buat kerja amal sedikit je, bukan buat kerja pun, nampak macam tengah mengacau dodol. Ya, bila tangkap gambar kat bawah, oh tak ada api, hanya action sahaja. Ya, hanya perbuatan. Itulah masyarakat kita yang amat zaman sekarang menggilakan kamera, menggilakan gambar untuk ditonton, bukan untuk melakukan dengan cara yang baik. Jadi ini na'udzubillah min zalik. Kenapa? Sebenarnya kalau kita ni suka sangat ya untuk menonjolkan amal-amal kita, ditakuti kita ini akan termasuk dalam ciri-ciri sifat munafik. Kerana orang munafik ini yang selalu suka menonjolkan siri amalan-amalan mereka. Oleh kerana itu di antara timbangan yang diambil kira, adakah kamu munafik ataupun tidak, adalah amalan-amalan rahsia kita. Amalan-amalan bersendirian kita. Kalau kita ada istighfar, duduk sendiri-sendiri, kita ada istighfar. Alhamdulillah. Kalau kita ada melakukan solat-solat senyap, sunat, apa semua di rumah, puasa, bersedekah secara rahsia, itu di antara tanda-tanda yang menunjukkan insya-Allah kita tidak memiliki sifat munafik. Okey, baik. Berusaha menyembunyikan amal kebajikan. Tanda paling jelas yang menunjukkan keikhlasan orang antara lain upaya pribadinya dalam menyembunyikan amal kebajikan agar tidak diketahui oleh orang lain. Setiap amal yang dilakukan memiliki fondasi dan akar yang kokoh di dalam hati, serta tertutup dari pandangan manusia. Ia senang menyucikan diri agar jauh dari riak, terus memperbanyakkan amal kebaikan. Apabila amal kebaikan dan kedalaman ilmunya diketahui orang lain, dia langsung merasa tidak nyaman sebab hal itu akan menular penyakit gemar dipuji ke dalam hati yang suci. Ya, oleh kerana itu orang-orang yang kuat suka beramal yang betul-betul ikhlas, dia tidak suka untuk menonjolkan siri amalan-amalan mereka. Tak suka. Kenapa? Bukan kenapa nak ditonjolkan, kenapa nak diberitahu orang yang bahawa kita ni beramal, kan? Kerana semata-mata kita lakukan kerana Allah. Berbeza dengan orang yang suka melakukan amal untuk ditonjol-tonjolkan. Ya, kadang-kadang kita melihat perkara-perkara yang begini harus dihilangkan, terutamanya orang yang suka melakukan amal-amal kebajikan. Kerana kita melihat dengan perbuatan ingin menonjolkan atau inginlah apa juga gambar nak ditonton oleh orang ramai, maka ianya akan membawa kepada unsur riak. Tak nafikan, memang tak nafikan. Ia akan mendatangkan unsur riak. Kecuali kalau terpaksa itu lain cerita. Tetapi kita melihat setengah orang tu walaupun benda tu simple je. Ya, cukup dia duduk, misalnya lah bagi contoh, dia duduk dekat taman rekreasi misalan. Tangkap gambar, aku dan anak-anak aku ya berada di taman rekreasi. Kononnya bersenam lah, hanya dia duduk dengan handphone je. Tak ada bersenam pun. Ya, hanya waktu tu je sekejap. Waktu tangkap gambar tu, lepas tu duduk. Ini di antara perkara yang kita nak lihat. Seperti itu juga amalan-amalan lain. Yang kita tangkap gambar, ya, halnya tidak ada apa-apa pun. Bahkan ada segelintir masyarakat kita tangkap gambar hanya untuk menipu. Ya, menipu. Yang pernah kita ceritakan pada perkara-perkara yang lepas. Baik. Semakin banyak seorang hamba menyembunyikan amal kerana Allah, semakin banyak pula kejujuran dan keikhlasan yang akan diraihkan. Allah pun semakin mencintainya dan menyediakan balasan yang melimpah untuknya. Ya, itu dia di antara perkara yang perlu kita tahu. Bila kita banyak melakukan amalan rahsia, sebenarnya dia akan menambahkan keimanan kita. Dia akan menambahkan perkara-perkara yang kita tak jangka. Kenapa? Ini urusan kita dengan Allah.
Okey. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyya ghaniyya khafiyya." Maksudnya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini, sesungguhnya Allah sangat mencintai hamba yang bertakwa, hatinya merasa cukup dan tidak mencari ketenaran, yakni tidak mencari kemasyhuran. Okey. Jadi Allah suka kepada hamba yang takut bertakwa, yakni kedua, orang yang sentiasa merasakan dirinya cukup, dan ketiga, yang tidak mahu mencari kemasyhuran. Okey. Ini di antara perkara yang amat penting untuk kita lihat dan perhatikan pada diri kita. Hamba yang suka menyembunyikan amal kebaikannya dari pandangan orang lain akan mendapat naungan Allah di hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang tentang 7 orang yang dinaungi Allah, yakni pada hari ketika tiada naungan kecuali naungannya, ya, yang disebutkan naungan Arasy Ar-Rahman. Maka hari itu tidak dimiliki oleh manusia ini melainkan 7 golongan, yakni 7 orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Yakni kalau seorang tu ada memiliki salah satu sifat tersebut, ia menunjukkan, ya, ianya satu perkara yang baik. Cuma kita mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan, apa-apa pun dalam urusan ini, pastikan akidah kita betul, tauhid kita betul. Kalau akidah dan tauhid tak betul, buatlah amalan macam mana hebat pun, dia tidak akan mendapat naungan Arasy Ar-Rahman. Ya, jadi oleh kerana itu, berkaitan dengan amalan-amalan yang terbaik ini bergantung kepada akidah kita. Ya, penekanan akidah adalah penekanan asas yang mesti kita faham, mesti kita selesaikan. Baik, apakah dalam hadis tersebut, hadis yang panjang, pada tengah hadis itu mengatakan, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Warrajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Ya, maksudnya di antara hamba-hamba yang mendapat naungan Allah, seorang lelaki atau seseorang yang bersedekah lalu menyembunyikan hingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanan, dan serta seorang lelaki yang mengingati Allah seorang diri sehingga menitis air matanya. Okey, ini di antara 2 perkara dari 7 perkara yang mana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, mereka ini layak untuk mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman. 2 dari perkara itu disebutkan. Apa dia? Seorang itu bersedekah, ya, kalau ikut tangan kanan kiri yang disebutkan tangan sebagai misal, contohnya dua-dua mempunyai fungsi, ya, yang hampir sama, ya, penggunaannya. Sehingga kan dibagi misal, ya, lelaki yang bersedekah ataupun seseorang itu bersedekah, dia merahsiakan sedekahnya sehingga tangan kiri pun tak tahu apa yang dipegangnya untuk disedekahkan. Itu misalnya. Berarti orang yang rapat macam mana sekalipun tidak tahu apakah yang disedekahkannya. Berarti rahsia sangat-sangat. Ya, ini di antara perkara yang amat penting. Selain dia menghilangkan ataupun menjauhkan daripada sifat nifaq, sifat munafik, dia juga menyebabkan kita di antara orang yang layak mendapat Arasy Ar-Rahman, perlindungan Arasy Ar-Rahman. Ya, di hari yang mana tidak ada pelindung lagi waktu itu, matahari yang disebutkan jaraknya 1 batu. Tak ada siapa yang mampu untuk menanggungnya, melainkan Allah berikan pertolongannya dengan membawa satu lindungan yang disebutkan lindungan Arasy Ar-Rahman. Kemudian, yang kedua, lelaki yang duduk bersendirian atau seseorang itu yang duduk sendirian, lalu dia teringat Allah, dia teringat dosa-dosanya yang lalu menangis, ya, dia menangis, fafadat ainah, yang dikatakan, ya, yang mana seseorang lelaki mengingati Allah seorang diri hingga menangis, menitis air mata. Ya, sama ada dia mengingat kebesaran Allah, sama ada dia mengingat akan dosa-dosa dia terhadap Allah,
ataupun apa-apa yang berkaitan dengan hubungan dengan Allah, maka dia mengalirkan air mata. Ya, melihat kebesaran Allah, dia terasa agung. Melihat dosa-dosanya, lepas dia rasa bersalah dengan Allah, dia merasa agung. Maka ini juga di antara sifat yang terbaik. Ya, sifat yang terbaik. Ianya tidak dilakukan depan orang ramai kan. Kita kata, oh ya aku ni duk ramai-ramai meh tengok kat sini aku menangis. Ya, memang ada juga, tak dinafikan. Ya, setengah orang tu sambil bercakap dia menangis lah konon. Ya, tetapi keikhlasan dia itu dipertikaikan. Tetapi kalau dia bersendirian, kalau ikut ke hadis ini, bersendirian, khalian, menunjukkan bukan dia ni sifat munafik satu. Ya, dan bukan untuk ditunjuk-tunjuk, dia adalah untuk pembersihan hati kita. Maka dia duduk bersendirian, lalu dia mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingatkan dosa-dosanya yang lepas, maka dia menangis. Ya, dia menangis. Selain daripada sifat ini, dia mendapat lindungan Ar-Rahman, dia juga terhindar daripada sifat nifak. Dan yang ketiga, yang Rasulullah kata dalam hadis yang lain, ainani la tamussuhuman nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, apa dia? Mata yang duduk menjadi penjaga di perbatasan jihad fi sabilillah, satu, dan kedua, mata yang menangis min khasyatillah, ya, menangis kerana takut kepada Allah. Ya, nampak tak bagaimana dikaitkan, ya, selain daripada mendapat lindungan Arasy Ar-Rahman, dia juga akan mendapat yang selamat daripada dimasukkan dari neraka. Kerana itu, dahulu para salaf yang sangat bersungguh-sungguh menyembunyikan amal ibadahnya dari pandangan manusia. Ada yang rutin mengerjakan puasa sunat, namun isterinya pun tidak mengetahui. Ada yang hafal Quran, tetapi tetangganya pun tidak mengetahui. Dan ada pula yang rutin mengeluarkan sedekah, namun tidak seorang pun yang ketahui. Ini berlaku. Ya, berlaku pada 3 kurun yang terbaik. Ya, sampaikan keluarga dia pun tak tahu dia ni berpuasa. Dia ambil makanan tu, ingat dia makan. Tak. Dia ambil makanan tu, dia bersedekah. Keluar rumah tu, dia sedekah-sedekah. Ya, Masya Allah. Ya, balik nanti isi ingatnya, oh dah habis makanan. Tak, dia tak makan, dia bagi orang lain. Kemudian bila waktu malam, misalan orang qiyamul lail, ya, orang tidur, dia qiyamul lail tanpa diketahui keluarganya, ya, sendiri. Sehingga kan dalam satu cerita, apabila seorang jiran tu, ya, tidur, anak dia selalu melihat waktu malam tu dia terjaga, dia nampak ada batang kayu di atas rumah jiran dia. Jangan kita ingat rumah orang Arab macam rumah kita ni, atap dia flat, ya, atap dia rata. Rumah-rumah orang dulu, ya, rumah orang Arab kerana tidak memerlukan hujan, tidak menahankan hujan, maka rata. Maka dia tengok ada tiang kayu pada tiap-tiap malam. Dia terjaga malam, dia tengok. Lepas tu apabila orang jiran sebelah tu dah meninggal, ya, lalu dia kata kepada ibunya, ibu, selalu pada tiap-tiap malam aku nampak ada tiang kayu di atas rumah tersebut. Tapi semenjak-menjak ni aku tak nampak tiang kayu tersebut. Kan? Maksudnya dia bertahajud, ya, bertahajud di tengah malam, ya, di atas rumahnya dalam keadaan tak ada siapa pun yang sedar. Yang melainkan budak tu je. Masya Allah. Dan begitu juga yang dikatakan orang yang bersedekah yang disebutkan masyhur berkaitan dengan cicit, ya, cicit Rasulullah SAW, di mana dia bersedekah tanpa pengetahuan sesiapa pun di keliling kawasan itu. Dia pergi ke rumah orang-orang fakir miskin pada tiap-tiap hari, ya, diletakkan makanan ataupun gandum ke sekilo ke, diletak kat situ di depan rumah. Sehingga orang cuba nak dapat kesan siapa pembuatnya, memang tak dapat. Ya. Bila diketahui pada hari kematian lelaki ataupun cicit kepada Rasulullah SAW ini, ya, mati. Maka di situlah mereka dapat tahu kenapa semenjak hari kematian, ya, tidak ada lagi makanan-makanan yang disedekahkan ataupun diletakkan di depan rumah fakir miskin. Maka di situlah mereka mengetahui bahawa yang memberi sedekah itu adalah lelaki tersebut. Nampak tak bagaimana peranan, ya, keikhlasan itu ditunjukkan oleh 3 generasi yang terbaik.
Kesungguhan para salaf menjaga keikhlasan dan menyembunyikan amal kebaikan diriwayatkan dalam banyak asar. Sufyan ibnu Uyainah berkata, Abu Hazm berkata, sembunyikanlah kebajikanmu itu lebih dibandingkan kamu menyembunyikan keburukanmu. Ya, sembunyikan kebaikan kamu. Kadang-kadang orang duk marah-marah kita, dia tak tahu bahawa kita lah membantu dia. Tak apa, sabar. Ya, besar pahala tu. Besar pahala orang yang tidak mengungkitkan, menceritakan apa yang telah dibantu kepada orang lain. Orang duk pulun marah-marah dia, orang kutuk-kutuk dia. Tapi dialah yang membantu masyarakat. Okey, jadi cantik perkataan yang diberikan, sembunyikanlah kebajikanmu lebih dibandingkan kamu menyembunyikan keburukanmu. Fudail ibnu Iyad mengatakan, amal dan perkataan terbaik adalah tidak diketahui oleh manusia. Ya, amal dan perbuatan yang terbaik itu adalah perkara yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, tak ada siapa yang tahu. Ya, cukuplah aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kadang-kadang kita melihat ada perkara yang kadang-kadang kita kena bagi tahu juga. Ya, supaya mereka kena ikut. Ini terutamanya bagi guru terhadap pelajar. Ya, guru-guru pada pelajar. Ya, mak-mak, ibu bapa pada anak-anak. Kerana anak-anak ni dia akan ikut. Ya, apa yang mak ayah buat. Pasal kalau anak jenis suka ya duduk membaca sambil baring misalnya, disebabkan dia tengok ayah dan ibunya membaring. Ya, kalau anak tu suka lolak-lolak, dia tengok ayah ibu dia lolak. Dia tengok kalau anak tu bercakap bahasa tak jaga, maka dia tahu dia ambil daripada mak dan ayah dia. Tu je. Kanak-kanak dia memang kopi daripada apa ibu dan ayah dia buat dalam satu tahap usia dia. Ya, itu pasal bila kita menyaksikan ya, anak-anak dalam beberapa perkara ya bermasalah adalah disebabkan dia copyright betul daripada ibu dan ayah dia. Maka berhati-hati dalam bab itu. Biar kita tonjolkan kebaikan kerana anak-anak ini akan ikut apa yang kita lakukan dengan cara yang baik. Okey? Maka itu terpaksa kita tunjukkan. Kenapa? Bila anak-anak dia ajarkan akhlak baik, maka itu lambang kebaikan pada keluarga. Baik. Oleh kerana itu, jika engkau benar-benar ingin meraihkan keikhlasan, larilah dari ketenaran dan pandangan manusia. Jadikanlah amal solehmu hanya diketahui dirimu sendiri serta Allah, sebab inilah amalan yang pada hari kiamat kelak banyak mendatangkan manfaat bagimu. Dengan arti kata lain, apa yang kita buat perlu dirahsiakan. Perbuatan yang baik perlu dirahsiakan dan perbuatan buruk pun perlu dirahsiakan. Perbuatan buruk kita dahulukan dengan istighfar, perbuatan yang baik kita dahulukan juga dengan istighfar dengan mengharap Allah terima amalan kita. Kita merahsiakannya. Yang keempat, tidak menyukai kepopularan. Tak mahu dipopularkan. Maksudnya bukan itu tujuan dia. Bukan untuk dimegah-megah ataupun bukan untuk disanjung-sanjung. Iaitu berusaha menghindarkan dari ketenaran dan tidak berusaha mencari-carinya. Sebab kemasyhuran akan menuntut pemiliknya supaya mempunyai kedudukan tinggi dalam hati manusia. Padahal cinta kedudukan merupakan sumber kerosakan. Kerana itulah melarikan diri dari haus akan kemasyhuran menjadi ciri orang yang ingin mengaplikasikan keikhlasan dalam setiap perbuatan dan perkataan. Okay? Jadi ini di antara perkara yang agak sukar bagi mereka-mereka yang memang nak cari popular. Satu, dan memang nak cari pangkat. Dua, dan memang dia berada di zaman sekarang ni, zaman yang mana kita, kalau kita tak tunjukkan apa yang kita lakukan, orang tak akan percaya kepada kita. Ya, ini di antara masalahnya. Terutamanya golongan-golongan ahli politik. Ya, kita lihat memang kalau waktu terutamanya dekat mengundi tu berbagai-bagai perbuatan mereka lakukan. Ya, perbuatan mereka lakukan untuk tangkap gambar, untuk disebarkan. Ini perbuatan na'udzubillah min zalik, ya, hakikatnya tidak ada kebenaran, hanya sekadar untuk syok, nak mencerita ke orang, nak mengkhabarkan kepada orang. Tak boleh nak kelentong dalam benda ni, ianya hakikat. Okey, tetapi orang, kita bicara untuk diri kita, pastikan kita buat bukan kerana itu. Pastikan kita buat kerana Allah. Biar urusan ini aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Akhlak kita ni kalau kita tak jaga elok-elok, maka dia akan merosakkan segala amalan-amalan kita. Baik, para sahabat dan generasi salafus soleh setelah mereka adalah contoh teladan nyata bagi kita dalam hal ini. Abu Hurairah berkata, jikalau bukan kerana satu ayat dalam Al-Quran, tentu aku tidak akan menyampaikan hadis kepada kalian. Ya, ini sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka banyak berpandu kepada Al-Quran. Ya, banyak berpandu kepada Al-Quran. Bila Al-Quran kata begini, begitu, maka dia akan berdiri bersama Al-Quran. Itu prinsip bagi mereka. Mereka tak reti melanggari Al-Quran. Macam mana kita langgar Al-Quran, tak peduli pun. Ya, di mana apabila sampai ayat Allah yang mengarahkan tidak menyembunyikan perkataan-perkataan ataupun kalam-kalam yang betul, maka dia terus mengatakan tu dia. Kalau jika bukan kerana satu ayat dalam Al-Quran, tentu aku tidak akan menyampaikan hadis kepada kalian. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Kitab, yakni Al-Quran, mereka itulah yang dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh mereka yang melaknat. Apa dia? Dalam ayat ni jelas kepada kita bahawa orang-orang yang menyembunyikan kebenaran daripada Al-Quran dan As-Sunnah termasuk orang-orang yang menyembunyikan hak Allah untuk disampaikan. Menyebabkan mereka ini akan dilaknat. Na'udzubillah. Tuan-tuan dan perempuan, ianya satu benda yang terlalu berat bagi para ustaz, para ulama. Oleh kerana itu kadang-kadang kita terpaksa terangkan kepada masyarakat walaupun sakit, ya, walaupun masyarakat akan tuduh kita dengan kalimah yang berbagai-bagai. Masyarakat akan tuduh kita dengan kalimah, ya, beberapa kalimah yang tidak layak. Terpaksa kita hadapi. Kerana apa? Kerana kita tidak boleh menyimpan rahsia, menyimpan maklumat Al-Quran dan As-Sunnah yang betul. Walaupun kita akan dicela, masyarakat suka dengan perkara-perkara tersebut. Masyarakat dah hidup dengan adat. Ya, dah hidup dengan perkara-perkara yang dibawa oleh tok nenek. Walaupun bukan daripada hadis-hadis yang sahih. Dan nampak berunsurkan agama. Bagaimana kita nak hadapi? Itu persoalannya. Bagaimana kita nak hadapi kalau orang dah tak suka, orang yang dah anggap itu agama, sedangkan ianya bukan agama. Letih tuan-tuan. Ya, wa ilallahi mushtaka, kepada Allah tempat kita mengadu. Ya, pada Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Ilallahil musta'an. Ya, wallahu musta'an. Allah lah tempat kita memohon pertolongan yang membantu kita dalam bab ini. Kerana manhaj kita adalah manhaj yang mesti dibawa mengikut apa yang Allah dan Rasul arahkan. Tidak ada pilihan. Kita tidak ada pilihan dalam bab ini. Buatlah apa saja, walaupun kita ramai yang mengatakan ustaz, dia ni ustaz. Kita pula zaman ni kalau keluar TV dia lagi berharga. Ya, ustaz tu betul. Kenapa? Penimbangan kita, ukuran kita adalah keluaran TV. Ya, sebab kita suka tengok TV. Tetapi kalau orang yang tak keluar TV, maka dia bukan di kalangan orang yang betul. Walaupun dia tu ada kelulusan, walaupun dia tu ada kebenaran, ya, dia tidak akan dikategorikan betul. Ya. Maka kita menyaksikan agama kita ini jadi agama yang dah bercampur baur, agama yang penuh dengan sakit disebabkan orang-orang yang tidak bertanggungjawab menyampaikan, ya, terutamanya hadis-hadis palsu. Mereka mengisyaratkan mereka cinta kepada Rasulullah, tapi hadis yang mereka sampai tak pernah pun ditapis, tak pernah pula dicek sahih ke tidak, main bantai je. Ini silap kita.
ya, silap masyarakat kita, ustaz-ustaz kita nak bercakap tentang Rasulullah, kononnya cinta Rasulullah tapi tidak pernah berhati-hati dalam menjelaskan hadis tersebut. Itu dah satu bab. Ini salah. Kerana cinta Rasulullah, kita akan mempertahankan Rasulullah. Kita akan menyampaikan semua yang sahih sahaja. Ini hak Rasulullah, hak agama. Itu tanda cinta. Bukan cinta sekadar selawat begitu. Lepas tu lantak hadis palsu ke, hadis maudhu' ke, hadis cintan ke, kita tak kira. Itu penyakit nama dia. Ya, itu kita tak kena antara hak dengan batil. Sehingga kan hadis-hadis palsu dijadikan bahan amalan dalam hidup mereka dengan mengharapkan syurga. Na'udzubillah. Sorry. Maaf tuan-tuan dan perempuan. Kalau dah nama hadis palsu, hadis dhaif, ya, dhaif sangat-sangat, jangan harap nak dapatkan syurga. Jangan. Tak ada. Na'udzubillah. Susah kita. Ya, susah kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasal pentingnya ilmu, ya, mengenali ilmu. Jangan terpengaruh dengan pakaian, janggut semata-mata, jubah semata-mata, kopiah serban dia. Jangan. Itu betul satu juzuk yang baik. Tetapi bukan itu ukuran dia. Ukuran dia melalui ilmu. Al-haqqu la yu'rafu birrijal. Kebenaran itu tidak dikenali kepada seorang lelaki. Penjelmaan lelaki itu bagaimana? Wa ta'riful haq, maka kamu mengenali kebenaran. Wa ta'rifur rijal, maka kamu akan kenal siapa lelaki tersebut. Itu kaedah dia. Ya, kaedah yang amat penting yang diberikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk menerima bahawa kebenaran itu datang daripada ilmu, bukan daripada penampilan mereka. Ya, itu pasal bila dikatakan berkaitan dengan cicit Nabi lah konon yang datang tu, ya, akhirnya penampilan itu dah kita nampak dah. Setengah orang awam ni dia jahil, dia tak nampak. Dia tampak, oi serbannya, oi janggutnya, oi apa lagi ya, kain selimpannya, terus ya meletakkan itu adalah cicit Rasulullah. Tetapi bila dah dilihat itu adalah skema, ya, nasib baik yang selamat. Tapi yang saya takut bukan apa, bila kita ini terlampau memuja begitu, ya, menjadi seperti seorang ustaz tu yang mana dia kata tok gurunya adalah cicit piuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanggup minum air ludah tok guru dia. Ini merupakan hulu, ya, hulu kebenaran yang tidak wadih, tidak jelas. Walaupun cucu ke apa ke, bukan itu caranya mengagungkan dia. Ya, na'udzubillah. Ya, dan kita tak tahu berapa ramai yang telah telan air skamer tu. La ilaha illallah. Oleh kerana itu berhati-hati. Tuan-tuan dan perempuan, berhati-hati. Mudah-mudahan Allah pelihara kita, ya, agar tidak terjebak daripada kejahilan yang membodohkan kita sehingga mengikut apa saja seperti lembu yang diikat pada hidungnya. Bismillah. Baik. Oleh kerana itu, jika engkau benar-benar, mana tadi? Sorry. Oleh kerana itu, Imam Abu Hurairah mengingatkan ayat ini bahawa dia memahami ayatnya begitu, para ulama jangan menyimpan Al-Quran dan As-Sunnah. Setengah tu ada, kita tahu, setengah di kalangan ustaz-ustaz kita tahu kedudukan hadis sahih, apa semua tu dia tahu. Tetapi dah kelilingnya, ya, masyarakatnya ataupun jawatan yang dimiliki itu, dikelilingnya orang-orang yang tidak sehaluan dengan dia. Maka ialah nak buat macam mana dia bekerja, maka mudah-mudahan Allah bagi petunjuk je lah. Ya, bagi kita akan tetap maintain ketegasan dalam bab ini bahawa perlu disampaikan kepada masyarakat tentang keaslian agama perlu dijaga. Bukan boleh nak ditokok tambah. Kenapa? Bila kita tokok tambah ataupun kita mengambil seseorang sebagai idola, maka jadilah seperti ya tarikat Naqsyabandi Al-Haqqani Nazim Haqqan tu, ya, yang mana itu adalah agama dia, bukan agama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana lagi, ya, yang mana tarikat yang kita lihat kebanyakannya sesat itu semua adalah dari agama mereka, kefahaman mereka, maka dia bukan menganut tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, tidak terpengaruh oleh pemberian.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita ta'isa wa intakasa wa idza syika falan tafasha tanqasha. Celakalah orang yang menjadikan hamba kepada dinar, hamba kepada dirham dan hamba kepada pakaian mewah. Jika diberi apa yang mereka sukai, maka mereka redha. Namun jika tidak diberikan kepada mereka, maka mereka marah. Sesungguhnya celakalah orang seperti itu jika dia tertusuk duri, semoga dia tidak dapat mengeluarkannya. Ya, ini di antara perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan tentang beberapa perkara bagaimana dunia ini menguasai seorang hamba, ya, kerana kita kena faham dunia ini dia tidak kuasai semata-mata kepada orang-orang awam. Bahkan para ulama lagilah dahsyat. Nilaian para ulama ataupun orang-orang yang berkedudukan tinggi, dunia lagi besar. Itu pasal kalau orang awam ni, kalau kena rasuah mungkin RM100, ya, kalau budak kecil 50 sen pun cukup, ya, rasuah itu. Tetapi bila orang yang ada ilmu, ada pangkat, dia naik lagi, ya. Pasal rasuah itu lebih berbahaya. Apatah lagi bila seorang itu pengumbal undang-undang, ya, lagi bila dia berada di mahkamah misalan, seorang hakim lagi, ya, kan nak menentukan kedudukan kadang-kadang sampai ke nyawa. Ini merupakan satu perkara yang terlalu besar. Inilah hamba dunia. Kalau dia tidak beriman, dia akan menukarkan bagai perkara-perkara berbahaya. Rasuah berbahaya. Jangan diajar. Jangan dia berikan anak-anak kita makan benda-benda yang begini. Ataupun keluarga kita makan dengan benda-benda yang begini. Mewah. Tetapi ingat, mewah kita di dunia, di akhirat belum tentu kita. Memang tak selamat. Bukan belum tentu, dah memang takkan selamat. Kerana jelas dalam hadis bab rasuah ini yang disebutkan dilaknati, ya, berkaitan murtashi, orang yang bagi rasuah, yang mengambil rasuah, yang beri rasuah, ya, kedua-duanya itu adalah dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira apa juga jawatan, termasuk hakim lagilah berat, peguam lagilah berat, ya. Nauzubillah. Para ulama yang nak menggubalkan undang-undang terpaksa berhadapan dengan rasuah, lagi berat. Tu dia kedudukannya. Kalau kita tengok, bukanlah kita nak suruh tengok musang berjanggut, ya, yang dikatakan juru nikah kahwin tu, ya, undang-undang dia bila dia ikut hawa nafsu dia, ya, undang-undang ikut dia. Dia boleh buat gubal undang-undang tu automatik. Ya, yang disebutkan dalam kisah tu apa dia? Seorang lelaki jika masuk ke rumah seorang perempuan yang suaminya tidak ada, maka ianya akan dihukum. Ya. Bila sampai tang dia, undang-undang boleh digubalkan semula. Ini di antara naudzubillah, dia hukum dia dah bercampur, berlain-lain dah, berkait-kait dah. Ya, terlalu besar. Oleh kerana tu hakim kedudukannya dia tak semudah yang disangka. Ya, kalau dia offerkan dengan wang dan ringgit, maka ialah dahsyat tu, ya, kalau dia berdiri di atas pendirian dia. Ya, subhanallah. Rasulullah bersabda, celakalah hamba bagi orang yang kepada dinar, hamba kepada dirham. Dinar kerana nilaian dinar digunakan pada zaman dahulu. Ya, dinar, koin dinar tu yang lebih kurang 4.25 gram itu, ya, sekarang ni harga dia tak berapa, ya, satu gram emas 250 gram. Ya, maka dinar merupakan penggunaan harta di zaman penggunaan koin emas ataupun penggunaan emas di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya merupakan satu penggunaan yang besar, ya, yang boleh menggugatkan sistem bank dunia. Dinar ni, ya, yang disebutkan dinar tu mesti emas. Dan ada dirham adalah perak. Ya, dinar, emas dan perak, dua yang berbeza. Tetapi duanya berfungsi. Sebenarnya inilah aset yang paling berharga di akhir zaman nanti dengan emas dan perak. Siapa yang menyimpan emas, kita katakan, ucapkan baguslah.
ya. Kenapa? Ianya akan memainkan satu kesan yang besar di akhir zaman nanti. Kerana duit akan jatuh tapi emas tak. Ya, bayangkan saya mula simpan pada tahun 98, lebih kurang tahun 2000. Ya, tahun 2000. Emas waktu itu RM98 rasanya. Dan sekarang bayangkan, 1 gram emas RM98, sekarang 1 gram emas 200 lebih. Kan? Berapa naik itu kan? Ya, Alhamdulillah. Lebih kurang 20 tahun dia naik begitu dahsyat. Okey, ala kulihal nak menceritakan di sini ya, penggunaan emas itu. Celakalah orang yang menjadi hamba dinar, celakalah orang yang menjadi hamba dirham dan budak hamba kepada pakaian. Jika diberi mereka suka, maka mereka redha. Namun jika tidak diberi kepada mereka, mereka berang, marah. Sesungguhnya celakalah seperti itu. Ini di antara perkara juga yang berkaitan dengan kepimpinan rakyat ni. Ya, rakyat bila dia melantik seseorang tu, dia nak kepada imbuhan. Itulah masalahnya. Ya, bila dia melantik seseorang tu, dia nakkan imbuhan. Ya, kalau maksudnya imbuhan pemerintah yang adil, pemerintah yang menjaga hak-hak, itu okey. Tetapi kalau nak imbuhan semata-mata untuk diri peribadi, itu ada masalah dia. Ya, ini yang disebutkan dalam hadis tentang mereka yang melantik seseorang tu semata-mata ada kepentingan. Kalau tak bagi tender pada dia, lepas ni tak ada dilantik. Itu yang jadi masalah. Kalau tak bagi peruntukan pada dia, dia takkan lantik. Kita bukan begitu. Kaedah syarak kita, bila kita melantik seseorang itu dengan telitinya sifat-sifat yang mana sifat wala' wal bara' kena ada, sifat seorang Muslim kena ada, sifat yang amanah, kita lihat semua dah lengkap, maka kita lantik. Maka apa-apa juga arahan, selagi perkara itu ma'ruf, kena taat. Jangan dah mulut kita kena tutup, walaupun apatah lagi sistem sekarang ni demokrasi, ya, agak-agak sebelum tu mungkin kita berbicara, tapi selepas tu dia tidak boleh dah, kena tutup mulut kita, melainkan doa kepada Allah kebaikan. Apa yang disuruh kebaikan kita terima, apa yang disuruh melakukan maksiat kita tolak dengan cara yang betul, dengan cara yang beradab. Tu dia kaedah dia. Dan tegur pemimpin dengan cara yang betul, cara yang beradab. Ini kaedah-kaedah yang seharusnya kita belajar sebenarnya. Fiqh daulah, ya, berkaitan dengan fiqh daulah. Kita ni tak faham. Bila kita lantik, kita tahu nak. Kita tak pernah berfikir bagaimana menjadi pemimpin bukan semudah yang disangkakan. Ya, bila dia ditanggungjawabkan, ya, lalu kita nakkan barang, maka di sini hadis tu mengingatkan juga, celakalah mereka. Ya, jika diberi apa yang mereka suka, mereka redha. Bagus pemimpin ni dah bagi aku punya tender, dah bagi aku begini begitu, bagus, terus bagus. Kalau tak bagi, tak bagus. Tengok. Jika tidak diberi kepada mereka, mereka marah. Itu dia. Akhlak. Ya, akhlak. Sebenarnya, kita kena faham dalam bab ini manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana kita berhadapan dengan pemimpin pemerintah yang begini. Ya. Masalah kita tak belajar. Tu mula kita lawan ni, langgar traffic light, langgar ni, dan berbagai perkara yang kita tak faham arti maslahah ummah ataupun pemimpin yang digunakan untuk maslahah kebaikan ummah. Baik. Sehingga Rasulullah mengatakan, celakalah orang seperti itu. Jika dia tertusuk duri, semoga dia tidak dapat mengeluarkannya. Ya, sampai begitu doa Rasulullah. Ya, kalaulah itu perangai orang tu, kalau sakit tak payahlah sembuh-sembuh. Macam itu. Seolah-olahnya begitu. Ya, mengingatkan bahawa dia ni menjadi hamba kepada dunia semata-mata, bukan kepada akhirat. Bagi kita sebagai pengikut ahli Al-Quran dan As-Sunnah, ya, As-Sahihah, mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik, bila kita berhadapan dengan pemimpin yang begini, yang tak baik ke, yang baik ke, alhamdulillah yang baik. Yang tak baik, bersabar, cara berilmu dan cara memperbahaskan, cara berbincang, cara nak komen, nak kritik, ada adab dia. Itu yang tak ada pada kita. Tidak ada pada kita. Hanya ada kejahilan, maki hamun dalam WhatsApp, dalam Facebook, dalam Twitter, komen. Itulah kerja kita yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Betapa banyak orang yang beramal soleh atau berbuat baik kepada sesama, namun saat respon orang di sekitarnya tidak seperti yang diharapkan.
dia larut dalam kekecewaan hingga akhirnya lesu dan meninggalkan amal soleh tadi. Ini di antara ujian. Ya, bila dia buat amal kebajikan lalu dimasukkan dalam TikTok. Okey, sekarang ni zaman TikTok kan. Maka dia nak tengok berapa ramai yang komen dan dia tengok komen-komen tu bagaimana, komen baik ke komen buruk. Ya, bila dia dapati komen tak baik tu, dia menyampah. Ya. Dia mula tak suka. Sedangkan dia bawah pun tak betul. Ya. Dia mula tak suka. Okey? Maka dia marah orang kritik dia. Tuan-tuan dan perempuan, bukan itu cara kita. Ya, bukan itu cara kita. Okey, baik. Adapun orang yang ikhlas dia tidak terpengaruh dengan respon orang lain. Baginya mendapat ucapan terima kasih atau tidak sama saja. Maka ketika menghadapi orang-orang yang gemar membalas air susu dengan air tuba, seharusnya itu menjadi momen pelatih bagi kita agar semakin kuat dalam menghadapi mereka, mengingkari keindahan sifat mulia. Jadi jangan sekali-kali bersedih hati atas respon negatif mereka terhadap kebaikan kita. Yang penting kita lakukan itu betul-betul ikhlas, betul-betul baik, betul-betul menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Apa orang nak cakap, terpulang kepada mereka. Lelaki yang paling baik akhlaknya, paling agung, Sayyidul Anbiya sendiri pun pernah dikritik, pernah dikomen, apatah lagi kita. Ya, kita ni tak ada apa-apa. Jadi bila kena komen tu, sabar je lah. Ya, kita bersabar dengan apa yang dikritikkan. Kritik, orang boleh kritik. Orang akan kritik. Dan sampai bila mereka akan kritik. Kenapa? Kerana kejahilan. Kerana kejahilan. Tetapi para ulama, ya, kita menyaksikan bagaimana cara mengkritik dan kebanyakan mereka tidak pernah nak kritik. Ya, bahkan kalau dah sesama mereka pula, berlakunya husnuzan, bersangka baik sesama mereka. Ya, kita je, zaman kita ni je. Baik. Lakukan kebajikan semata-mata mengharap redha Allah. Bagaimana orang yang ikhlas ada pemenang kerana tidak akan terpengaruh oleh pandangan miring dari siapa saja yang menyangkal kebaikannya. Justru kita harus bersyukur kepada Allah kerana dia telah menjadikan kita orang yang berkepribadian terpuji dan mulia serta menyelamatkan kita dari sifat buruk. Bukankah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Ya, yang mana Allah telah berikan kita banyak kebaikan, maka carilah keredaannya. Kenapa? Dia telah memberikan kita rezeki, memberikan segala-galanya. Tuan-tuan dan perempuan, selagi ada nafas kita, itulah rezeki kita. Ya, makan rezeki kedua. Apa lagi? Umur rezeki lagi. Ya, banyak sangat rezeki kehidupan kita ni yang kita tak mampu untuk membalasnya, melainkan beriman dengan Allah cara yang betul dan tidak mensyirikkan kepadanya. Allah berfirman, "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah kerana mengharap keredaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Ya. Ini di antara sifat akhlak yang disebutkan dalam surah Al-Insan, golongan abrar yang akan mendapat keceriaan muka mereka di hari akhirat. Ya, keceriaan muka mereka di hari akhirat di waktu manusia bermuka masam. Tuan-tuan dan perempuan, bila kita membicarakan tentang kehidupan akhirat ini, sebenarnya berita gembira itu berlaku pada hari nazak kita. Ya, hari nazak kita tu adalah berita gembira yang sedang Allah sampaikan. Oleh kerana itu kita tidak ada jalan lain melainkan pada waktu kita hidup selagi bernafas ni, inilah waktu kita untuk beramal, untuk kembali kepada Allah, untuk beristighfar, betulkan ilmu kita, betulkan akidah kita, tauhid kita kepada Allah. Itu je. Dah tak sempat pun kalau kita lambatkan. Semalam saja saya pergi ziarah, kita mengkebumikan anak muda lagi. Ya, dalam lingkungan 30-an dah meninggal. Kita solatkan di Batu, di kawasan Kepung sana. Ya, muda lagi. Kalau ikut dah, macam mana kita nak sebut ya? Mukadimah ini, amalan dunia ini amat penting yang menyebabkan pada hari kematian kita yang Rasulullah kata, "Man kana, barang siapa suka yuhibbul liqa Allah, fa inna Allah yuhibbul liqa'ahu." Ya, barang siapa yang suka bertemu dengan Allah,
maka Allah suka bertemu dengannya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, Allah pun tak suka bertemu dengan dia. Pada waktu bila? Pada waktu alam nazak. Pada waktu roh nak dicabutkan dari tubuh badan kita. Bayangkan, khabar gembira telah berlaku pada alam nazak. Oleh kerana itu, muqaddimah itu amat penting. Muqaddimah jejak kaki kita di alam barzah itu amat penting. Maka ianya perlu disediakan sekarang. Kerana apabila jejak itu clear, yang Rasulullah kata, roh kita akan keluar seperti air yang mengalir. Berbandingkan roh orang yang dalam keadaan berdosa, orang kafir, dia tak keluar. Ya, bayangkan bila dah keluar dalam keadaan yang begitu, dalam kubur boleh menjawab 3 soalan itu dan beristirahat mereka di dalam kubur, ya, sampai di mahsyar dibangunkan dalam keadaan orang-orang yang terpilih, yang terbaik. Apabila dah nampak muka dia cerianya di akhirat, maka itu perjalanan dia sampai ke mahsyar, sampai ke titian sirat, sampai ke syurga. Tapi kalau kita di tengah-tengah pun berhadapan masalah, na'udzubillah. Ayat ini berkaitan orang yang bersedekah memberi makan, ya, yang mana dibagi makan kerana Allah tanpa minta ucapan terima kasih dan juga balasan. Bukan senang. Makanan dalam ayat tu mengatakan makanan yang paling disukainya dibagi kepada fakir miskin, anak yatim dan orang dalam tawanan. Dibagikan. Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita nak muka kita ceria di akhirat, tunaikanlah walaupun sekali. Bagi makan, dah diam. Bagi makan yang terbaik, dah diam. Nak ucap terima kasih ke tak nak ke, ya, yang penting kita telah bagi mereka. InsyaAllah akan dapat. Muka kita akan ceria di akhirat kelak. Penting. Buatlah walaupun sekali. Kerana ini dikategorikan orang abrar, ya, orang yang terpilih. Baik. Yang keenam, senang melihat sesama mendapat nikmat Allah. Ini agak masalah bagi masyarakat kita orang Melayu, ya, yang disebutkan dalam apa istilah Melayu, dengki. Ya, dengki. Kita pun tak tahu macam mana dijadikan, bila disebut dengki dikaitkan dengan orang Melayu kita. Ya, saya pun tak tahu. Tetapi saya teringat waktu kami belajar di Pakistan dulu, ya, pelajar-pelajar Malaysia di antara pelajar-pelajar yang baik. Ya, pelajar-pelajar Malaysia di antara pelajar yang baik. Kenapa? Dari sudut sistem mereka, penjagaan kemas mereka, ya, teratur mereka bila nak ambil barang berbaris mereka. Memang orang Malaysia is the best. Ya. Memang dikatakan terbaik. Cuma satu je. Tok Syahrab tu kata cuma satu je. Apa dia Ustaz? Ya. Ada dengki dia. Itu yang kena. Ya, bila kita tengok cerita-cerita Melayu klasik pun, kita dapati mesti cerita tu ada yang pendengki. La ilaha illallah. Bak kata pepatah orang putih ke, patah barat ke apa, seperti ketam di dalam sangkar. Ya, ketam dalam sangkar ni, ketam ni bila dia nak keluar, dia tak boleh nak keluar kerana ada seekor lagi ketam yang tarik dia. Baru nak keluar, ada yang tarik. Dia pun bertarik-tarik. Ya, ini di antara perkara yang menarik. Ya, ketam dalam sangkar. Na'udzubillah, tuan-tuan dan perempuan, kena buang. Ya, kena buang. Ia memang ada, maka kena buang. Satu kewajipan bagi kita membersihkan diri kita. Seseorang yang hatinya dihiasi dengan keikhlasan akan terjauh dari sifat hasad dan dengki kepada sesamanya. Sebaliknya, hatinya dipenuh dengan kasih sayang dan keinginan untuk selalu mengutama orang lain sehingga dia senang apabila melihat sesama mukmin mendapat nikmat dari Allah. Inilah sifat mukmin sejati. Ya, kita suka orang lain pun berjaya macam kita. Bahkan kalau dia lebih pun tak menjadi masalah. Kita telah menunaikan kewajipan kita. Tapi benda tu tidak ada, ya, dalam masyarakat kita. Jarang sekali. Kalau ada pun illa man rahim rabbi. Hatta tok guru silat pun kalau dia ajar silat, dia takkan bagi habis, kata waktu apa dikatakan pada zaman dahulu. Tok guru silat ni kalau dia ajar 10 buah tu mesti ada satu milik dia. Kerana apa? Itu bukan dengki, tetapi kerana
dia nak jaga supaya kalau anak muridnya derhaka, satu buah ni adalah penghalang bagi anak murid tu. Dia jadi macam tu. Ya. Tetapi bagi kita dalam bab ini, kita sesama Islam kita akan naikkan. Ya. Dan konsep inilah yang ada pada zaman Rasulullah yang menyebabkan perniagaan mereka hebat. Ya. Kenapa masyarakat itu bekerjasama antara satu sama lain. Tolong menolong, wala wal bara. Sehingga kan ekonomi Yahudi jatuh pada ketika itu. Bayangkan, sebelum Rasulullah SAW datang beratus tahun, ekonomi Yahudi dah kukuh dah di Madinah. Tetapi bila Rasulullah datang, ya, mereka mengamalkan sistem ribanya, sistem apa ke, hancur. Ya, kalah dengan sistem yang dibawa oleh Rasulullah. Sistem ini boleh dilakukan di Malaysia kalau nak menjadikan ekonomi Islam yang kukuh. Tapi orang kita ni tidak ada walak kesetiaan kepada produk Muslim ataupun orang Muslim. Itu je yang jadi masalah. Kalau kita ni ada kewalak kesetiaan kepada orang-orang Muslim, ya, bersama-sama nak membina ummah orang Islam. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita mengatakan ini amat penting kerana bila orang Islam ni dia maju, dia hebat, dia ekonomi dia kukuh, dia tidak akan lupakan bab zakat sebenarnya. Ya. Orang tu akan mengeluarkan zakat. Zakat itu dikembalikan kembali kepada orang-orang awam. Orang-orang miskin. Berbandingkan orang kafir yang berniaga sehingga untung berjuta-juta, tak ada zakat bagi mereka yang mereka ada enjoy. Ya. Digunakan untuk menghancurkan umat Islam. Itu beza dia. Kalau kita faham, itu pasal walak wal bara, kesetiaan kepada orang mukmin ni kena ada dalam prinsip kita. Tetapi bila tak ada, itu yang jadi pilihlah siapa yang kita nak, kan? Itu silap sebenarnya. Na'udzubillah. Ala kulli hal. Walladhi nafsi, dalam hadis yang diriwayatkan Anas Ibn Malik meriwayatkan bahawa dari hadis Rasulullah, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak sempurna iman salah seorang kalian hingga menyukai kebaikan bagi saudaranya seperti disukai bagi dirinya sendiri. Itu dia. Okey. Jadi ianya amat penting untuk kita mengetahui bagaimana menjadikan diri kita sebagai seorang yang ikhlas kepada Allah. Yang ketujuh, sabar menghadapi ujian dalam beramal. Dia tak mudah melatah. Sabar. Berbuat amal kebajikan tentu banyak ujian dan rintangannya. Meskipun demikian, orang yang ikhlas akan selalu teguh dan sabar dalam menghadapinya. Sebab sabar merupakan cermin keikhlasan hati. Kerana itu ketika ujian merintangi jalan kita, sementara hanya sedikit kawan yang mahu berbagi rasa, maka cukuplah redha Allah yang mengukuhkan. Langkah kita dalam meniti jalan kebaikan tetap menempuh jalan yang lurus meskipun rintangan yang ada memperlambatkan langkah kita. Jadi sabar dalam perjalanan itu, kerja-kerja amal ini, perbuatan baik ini amat penting kerana dia akan memberikan, ya, selepas kesusahan itu ada kebaikan. Ya, yang mana Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya, selepas kesusahan itu ada kebaikan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Ya. Mana diangkatkan darajat Rasulullah kerana apa? Setiap kesusahan ini akan ada selepas itu. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap selepas kesusahan itu ada kesenangan. Baik, jadi oleh kerana itu kena sabar dalam siri ujian, tapi ialah sabar ni memerlukan sedikit kekuatan. Kadang-kadang kita rasa dah lumpuh dah. Ya, dah lumpuh dah, karat dah. Tapi sebenarnya itu adalah ujian yang Allah bagi untuk mengangkat darajat kita.
Okey. Okey, sekarang kita masuk bab yang keempat, kiat menaik dan menjaga keikhlasan. Bab yang keempat, kiat meraih dan menjaga keikhlasan. Keikhlasan adalah cita-cita mulia yang hanya bisa diraihkan dengan kesungguhan. Hal itu tentu bukan perkara mudah, dan menjaga keikhlasan jauh lebih berat daripada sekadar meraihkannya untuk beberapa waktu sahaja. Para ulama bahkan mengingatkan pada kita bahawa menjaga keikhlasan merupakan amalan yang paling berat. Dan nak jaga ikhlas di antara amalan yang paling berat. Kerana nak melakukan ikhlas betul-betul, kalau dah tak ada orang tu senang cerita. Tapi bila dah orang tu berkaitan dengan orang pula, dia jadi susah untuk kita meluruskan pendirian kita, mengikhlaskan semata-mata kerana Allah. Oleh kerana itu perlu kita mengetahui dan perlu kita memperhatikan sarana-sarana yang akan membantu kita untuk meraihkan dan menjaga keikhlasan dalam beramal. Jadi untuk menjagakan diri kita dalam beramal dengan cara yang betul, maka kita perlu ikut cadangan-cadangan yang diberikan ini. Ya. Apakah dia? Yang pertama, memohon pertolongan Allah. Ini adalah usul. Ya. Usul dalam semua perkara. Maksud dia, kalau kita inginkan kebaikan, banyak serahkan diri kepada Allah. Mohon pertolongan Allah. Kerana kita hambanya dan memerlukan pertolongan daripada pencipta kita. Kita tidak ada pilihan dalam bab ini. Jangan kita sangkakan apa yang kita buat itu datang dari kita. Tak. Bahkan apa yang kita buat itu dengan izin Allah. Berapa ramai orang yang ada milik sifat seperti kita tapi tak mampu. Ya? Tak mampu untuk mencapaikannya. Tetapi dengan izin Allah, seorang itu mampu untuk mencapaikannya. Ya? Baik. Manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Dan bahagian terlemah dalam dirinya adalah hati. Kerana dia begitu mudah berubah serta berbolak-balik. Sebagai manusia, makhluk yang lemah, kita wajib menyedari bahawa tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah semata-mata. Rabb yang maha berkuasa. Tidak ada satu amal pun yang mudah untuk dikerjakan jika dia menghendaki sulit. Dan tidak ada satu amal pun yang sulit jika Allah menghendaki mudah. Ya, ini di antara perkara yang menarik. Ya, yang mana suatu perkara itu semua dengan izin Allah. Habis cerita, tutup bab, habis. Kemudian minta pertolongan Allah. Yang mana suatu benda yang sulit dia akan menjadi mudah untuk kita. Satu benda yang susah dia senang, dia akan menjadi sulit untuk kita kalau Allah tidak izinkan. Oleh kerana itu bila kita mendengar laungan hayya 'alas solah, marilah bersembahyang, la haula wala quwwata illa billah. Ya. Tidak ada kekuatan untuk menggerakkan seseorang itu melakukan melainkan dengan kekuatan yang diizinkan oleh Allah. Itu pasal orang berapa ramai keliling kita tu tak mampu untuk pergi ke masjid. Tapi kita mampu. Kenapa tu? Tu dia, masalah dia. Ya, masalah petunjuk, masalah hati. Ya. Keliling. Hatta dalam masjid pun, kalau kadang-kadang kita tengok orang tepi masjid, duduk sebelah masjid pun tak mampu pergi. Keliling. Ada makanan, nak makan tu, yang Allah bagi kekuatan kita boleh masuk mulut tu, dengan izin dia. Berapa ramai yang ada makan, nak masuk tak boleh. Ada tangan, nak masuk tu, tak boleh. Disebabkan apa? Tak selera. Tak selera pula. Subhanallah. Ujian-ujian yang begitu ya. Ini mengisyaratkan kita, bila kita lakukan, kita tengok orang sakit, kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada kita.
Ni mata ni yang Allah bagi kepada kita ni. Start daripada baby, waktu kita baby, mata ni kita tak pernah tukar. Ya, siapa yang tak pakai spek mata tu tak pernah ditukar. Itulah mata dia. Tiba-tiba berlaku sedikit kerosakan, cataract ke, selaput ke apa ke. Ya. Allah uji. Waktu tu, waktu kena rabun mata baru kita tahu nikmat. Tapi bila dah sihat, lupa balik. Itulah masalahnya. Subhanallah. Allah nak bagi, dia akan bagi. Tetapi kita kena minta pertolongan. Dengan permintaan kita kepada Allah, Allah akan kabulkan. Itu kena ada dalam jiwa kita sebagai seorang yang beriman. Ya, kita tahu sifat Allah itu ya akan memakbulkan doa. Kena ada dalam jiwa. Jangan banyak komplain, jangan banyak merengek. Aku dah banyak kali doa tapi tak diterima. Itulah silap kita. Ya, baru doa sehari dua kita banyak sangat ya kritik kita kepada Allah. Baik. Begitu juga dengan keikhlasan, berat ringan dan mudah sulit, seorang di dalam menganggapi dan menjaga keikhlasan sangat bergantung pada kehendak Allah. Kerananya ketika panggilan ikhlas mengetuk hati kita, segeralah sedar bahawa tidak ada tempat untuk memohon pertolongan selain kepada Zat yang Maha memegang dan membolak-balik hati ini sekehendaknya. Ya. Jadi Zat yang Maha Agung ini, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang akan memberikan kepada kita. Minta aja. Ya, dia tak ada minta kepada Rasulullah ke pada malaikat ke, tak ada, hanya kepada Allah. Tak apatah lagi nak minta kepada ahli kubur, ya, langsung tak ada, minta kepada Allah yang confirm Allah akan menerima doa kita. Rasulullah bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah, dan jika kamu mohon pertolongan maka mohonlah kepada Allah. Nampak tak? Clear. Habis hadis Rasulullah membatalkan kita meminta berdoa kepada orang yang dalam kubur, berdoa kepada orang yang bertawassul dengan cara yang tak betul. Habis. Ya. Tak ada martabat-martabat ke ataupun orang tengah ke, tawassul orang tengah, tak ada, melainkan apa yang telah disyariatkan sahaja. Maka di sini hadis mengisyaratkan bila kamu minta terus kepada Allah. Apa masalahnya? Ha? Apa masalahnya? Minta terus kepada Allah. Sayang bila kita merasakan kita tak layak, Allah Maha Agung. Itulah silap kita. Allah dah kata minta pada dia, kita pula yang berbolak-balik. Akhirnya terjebak dalam masalah syirik. Lagi parah. Okey? Maka mohonlah kepada Allah agar dia menanamkan keikhlasan dalam hati kita dan menjaganya dengan menjauhkan kita dari penyakit riak. Sebab kehadiran riak seringkali sangat samar, bahkan lebih samar daripada seekor semut. Ya, yang mana Rasulullah bersabda dalam khutbahnya. Di mana Rasulullah mengarahkan kita untuk minta perlindungan Allah daripada perkara-perkara yang boleh mengganggu keikhlasan dalam siri amalan-amalan. Ya, kenapa dibagi misal riak yang mana ianya seperti semut yang halus. Bismillah. Apa yang dimaksudkan semut yang halus? Tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tengok semut yang macam orang kata semut mayat tu kecil sangat, tak sedar dia datang. Ya? Sampai pergi kat kaki kita pun tak sedar. Tetapi riak datang begitulah. Sampai tak sedar langsung. Rupanya kita dah terjebak dalam masalah riak. Ya. Oleh kerana itu kena berhati-hati, berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nasu ittaqu hadha syirka fa inna akhfa min dabibin naml." Wahai manusia, hindarlah syirik iaitu riak, kerana ianya lebih samar daripada rayapan seekor semut. Ya, begitu halus. Ya. Bila kita lihat balik, kalau inilah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, amalan-amalan kita yang banyak ni rasanya kadang-kadang ada yang tak sedar, terjebak dalam masalah riak. Teruk kita ya. Berarti kalau dah tak termasuk dalam masalah riak, sakit kita. Ya, nak bertemu dengan Allah, amalan kita tak ada. Ganjaran pahalanya tak ada.
Lalu bagaimana kita dapat menghindarinya? Dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa supaya terhindar dari riak. Beliau berkata Abu Bakar As-Siddiq kepada Abu Bakar As-Siddiq, syirik yang ada di tengah-tengah kamu adalah seperti lebih samar daripada rayapan seekor semut. Aku akan memberitahukan kepadamu sesuatu yang jika kamu lakukan nescaya syirik akan lenyap dari jiwamu. Dari yang kecil sampai yang besar. Maka bacalah olehmu. Rupanya, di antara perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada syirik dalam siri amalan-amalan kita ialah dengan doa meminta pertolongan Allah seperti mana yang disebutkan dalam hadis ini. Hafal. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan kita hafal hadis ni. Supaya dia penting untuk kita memohon perlindungan agar amalan kita tidak terbatal. Apa dia? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Kita ulang balik. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzu bika lima la wa ana a'lamu. Okey, ulang. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ulang balik. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Senang, ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Maka ia merupakan doa. Maksud tu penting. Kalau tak kita baca Arab ni kita tak faham. Ya, bila kita tengok maksud dia baru kita faham. Apa dia? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya, dan bahawa aku memohon keampunan kepadamu dari menyekutukanmu atas apa yang tidak aku ketahui. Ya, maksudnya kita minta perlindungan Allah daripada syirik yang aku ketahui. Mana-mana syirik, termasuk riak tu datang, kita minta lindung dari Allah supaya kita tak melakukannya. Tetapi kalau kita tak perasan, kita minta Allah ampunkan. Ya, Allah ampunkan. Dengan arti kata lain, kadang-kadang kita pun terjebak dalam masalah syirik yang mana kita tak perasan. Terpasal bila kita saksikan di antara amalan-amalan kita yang ada, ya, misalan berkaitan dengan perkara-perkara tahyulat. Perkara tahyul ini adalah ada unsur syirik. Percaya pada hantu, percaya pada benda-benda khurafat, itu syirik. Yang mungkinlah kita jahil pada zaman kejahilan kita. Maka minta Allah ampunkan kepada kita. Kita percaya pada perkara tuah dan sial, ya, kepada benda-benda yang tak betul. Kita percaya kepada benda-benda yang mana itu berlaku. Kadang-kadang kita tak perasan. Ya, macam percaya pada rama-rama yang datang ke rumah, pada tangan yang gatal, apa lagi? Mata kita yang tergenyit. Ya. Itu semua ada unsur khurafat dan syirik. Ya, maka jangan kita letakkan dalam minda kita. Maka mungkin tak sengaja minta Allah hapuskan, ampunkan. Pergi ke bomoh, ya, itu kadang-kadang peringkat awal yang kita sukar untuk faham. Tapi bila dah faham, alhamdulillah. Maka perkara-perkara yang beginilah kita kena minta Allah jauhkan. Kenapa? Kerana tuan-tuan dan perempuan, bila Rasulullah mengatakan begini, Al-Quran menjelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun orang yang melakukan syirik kepadanya, dan Allah akan mengampunkan selain daripada syirik kepada siapa yang dikehendaki. Jadi oleh kerana itu kita minta lindung. Ya, minta lindung. Apa dia? Allahumma inni, wahai Tuhan, aku minta perlindungan, a'udzubika an usyrika bika, aku melakukan syirik kepadamu, wa ana a'lam, aku mengetahui. Ya, na'udzubillah. Kalau mengetahui, na'udzubillah.
wa astaghfiruka, dan aku mohon keampunan kepadamu, ya, lima la a'lam, dengan apa yang aku tidak mengetahui. Ya, dengan arti kata lain, tuan-tuan dan perempuan, wajib bagi kita mengenali Allah dengan cara yang betul. Maka belajarlah, ya, insya-Allah Yayasan Ta'lim dia juga ada menyediakan tentang pembelajaran masalah tauhid, masalah akidah, supaya kita tidak terbatal amalan kita. Kerana syirik, amalannya akan merosakkan segala-galanya, ya, yang akan membatalkan segala-gala ganjaran pahala yang seharusnya kita boleh perolehi di sisi Allah. Okey, jadi insya-Allah saya harapkan, ya, kita semua dapat menghafal hadis ni, ya, doa ni. Ya, hafal. Biasakan, jadikan siri doa kita harian pun tidak menjadi masalah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya, ulang 10 kali, tuan-tuan akan hafal. Ya, biasanya begitu. Ya, mula-mula perlahan, Allahumma inni, itu dah biasa sebut. Okey, Allahumma inni a'udzubika, itu pun biasa sebut. Okey, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Okey, ulang, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Dia tambah sikit-sikit begitu. Itu kaedah hafal. Macam kita menghafal Quran lah. Dia kena kaedah dia, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Wa ana a'lamu. Ulang, wa ana a'lamu. Hafal. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Jadi, insya-Allah kalaulah kita dah hafal, ya, saya rasa lepas kelas ni terus hafalkan. Terus hafalkan. Kerana doa ini amat penting. Kerana doa ini amat penting untuk memastikan Allah ampunkan dosa-dosa kita yang tersilap. Ya, Allah takkan ambil dosa-dosa kita yang tersilap. Jadi kita minta Allah ampunkan. Kerana dosa ni dosa besar. Terlalu besar. Jadi kalau tersilap amat berat. Maka kita minta Allah ampunkan dosa kita. Okey? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat menghafalkan dengan baik. Pelajaran yang akan datang kita akan tanya seorang-seorang. Ya. Okey, kita ulangkan balik. Allahumma inni, ikut sama-sama. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dalam siri mengikut Al-Quran dan As-Sunnah, dan Allah ampunkan dosa kita, dan Allah selamatkan kita daripada sebabnya kita dalam masalah syirik. Ya, jadi cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu a'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.